Saya ada seorang penduduk di kawasan flat saya di Kuala Lumpur, yang mana beliau makan beras mentah. Maknya makan beras mentah sebab nak jimat duit gas. So that's still a problem that is happening. Bukan di negara lain, bukan di negeri lain, tetapi ini berlaku di Kuala Lumpur. Ini ialah masalah-masalah asas. Soal sekolah, kita semua tahu ada wakil-wakil rakyat di sini. Bagaimana sekolah akan datang minta bantuan, minta sokongan, minta sponsor sebab peruntukan daripada kerajaan tidak cukup. Sedangkan bajet pendidikan di negara kita agak besar. Apa yang berlaku? What's the problem? Sampai kita tidak dapat untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Kita tahu bagaimana ketika negara kita mula-mula merdeka. Antara kejayaan kita, bagaimana Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang pesat membangun ialah kerana kita telah melabur dengan besar di dalam pendidikan. Kita buat sekolah-sekolah yang banyak, kita buat sekolah asrama, kita buat universiti yang banyak, kita hantar pelajar ke luar negara. Dan itu menjadi asas kepada our middle class yang kita ada di Malaysia. Tetapi pada hari ini, anak-anak kalau belajar dengan cemerlang, mereka masuk ke universiti, mereka kena ambil PTPTN. Habis belajar, kerja belum tentu ada, hutang wajib ada, sudah tentu ada. Dapat kerja, kena bayar pula. Gaji dah kecil, tapi kena bayar hutang PTPTN. So, what's the solution? Solution ya saudara-saudara, ya, ayuh Malaysia tekankan beberapa perkara. Ada disebut tadi tentang food security, tentang climate change, tetapi juga tentang democratizing education, mendemokrasikan pendidikan. Dan saya, secara peribadi, saya memberi fokus kepada sektor tersebut. Sebab bagi saya, kita boleh bercakap tentang soal kebajikan, kita boleh bercakap tentang soal nak bantu orang miskin, but the best way to help the poor is through education. Dengan kita memberi pendidikan yang terbaik. Jadi sebab itu, saudara-saudara, kita akan melaksanakan round table, perbincangan dengan civil society, dengan wakil guru, dengan pensyarah, wakil pelajar dan sebagainya untuk kita merumuskan what's the best education system for our country. Tetapi saya yakin sistem pendidikan yang kita nak lahirkan mestilah inklusif. Bukan soal nak pinggirkan sekolah ini, sekolah itu, tetapi soal kita nak ada satu sistem pendidikan yang mampu untuk merangkumkan, to include all Malaysians dan menjadikan kepelbagaian kita, our diversity sebagai satu kekuatan. Ini yang sepatutnya menjadi kebanggaan kita, saudara-saudara. Orang datang ke Malaysia, kita ada bahasa Melayu yang baik, kita ada bahasa, orang ramai yang boleh bercakap bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Inggeris, bahasa Arab. This is our strength. Kita patut gunakan kekuatan ini untuk kita menarik orang datang ke negara kita. Bukan untuk kita malu dengan kepelbagaian kita. We should not be ashamed of our diversity. Jadi saya berharap dengan kita ada barisan kepimpinan yang muda, anda semua dapat bagikan sokongan. Kerana menerusi ayuh Malaysia, we want to fire up again the momentum yang kita buat menuju ke PRU 2018. Ada yang kata it's impossible, ada yang kata mustahil. Tetapi 2015 saya ingat waktu saudara Rafizi mulakan invoke dahulu, orang katakan perkara yang sama. Bila kita berpisah daripada PAS bersama Parti Amanah, parti yang baru, sahabat kita DAP, orang kata mustahil untuk kita jatuhkan Najib Tun Razak. Tetapi kita sudah lakukan. Malangnya
selepas kita jatuh, selepas 22 bulan, dan dalam keadaan kita mungkin terkejut selepas kita jatuh dan hilang kuasa dan katak-katak yang melompat, maka Najib boleh cuba sanggup lagi nak reinvent himself sebagai satu wira untuk rakyat di bawah. Sedangkan kita tahu Najib seumur hidup dia tak pernah rasa susah. Jadi sebab itu penting bila saudara Rafizi tampil untuk buat laporan demi laporan dan he will challenge Datuk Seri Najib is to show that we cannot allow Najib a free rein. Najib must be challenged at every single opportunity. Kalau tidak, kita bagi dia untuk jadi hero. Ultimately, saudara-saudara, rakyat nak tengok kita offer something new. Dan itulah platform yang kita ada dengan Ayuh Malaysia. Bukan sahaja dengan Ayuh Malaysia anda boleh menyumbang secara berterusan. You can also be involved untuk menjadi tentera kita, to be our foot soldiers, menjadi polling agent, counting agent, menjadi volunteers untuk kita ketuk pintu. Dan saya setuju dengan apa yang dikata tadi oleh saudara Akmal. We can never take anything for granted. Jangan sahabat-sahabat di Pulau Pinang kata, oh Pulau Pinang is safe, Selangor is safe. Itulah yang dahulu gerakan UMNO dan sebagainya pernah rasa suatu ketika dahulu. Saya masih ingat waktu saya bertanding di Selangor 2008 ada satu ceramah besar. Kalau tidak silap saya di auditorium ataupun di stadium Han Chiang ini. Ya, dengan himpunan yang cukup ramai. Waktu itu baru saya ingat orang-orang rasa, oh Pulau Pinang boleh jatuh. Sebab dah banyak kali Pulau Pinang ini cuba untuk dijatuhkan. 1990 dan 1999, tapi hanya 2008 berjaya. But now we have been in power for so long in Selangor, in Penang. So we have to be very careful. We must not lose our focus. Saya yakin that this government is still better than the previous governments. Tetapi kita kena ingat, anak-anak muda yang ada pada hari ini, mereka tak pernah rasa duduk di bawah Barisan Nasional di Pulau Pinang. Mereka tidak pernah rasa duduk di bawah Khel Toyo di Selangor. So they don't have that comparison yang mana kami ada dahulu. Jadi sebab itu, sangat penting untuk kita membuktikan bagaimana kita relevan kepada generasi muda. Kita ada undi 18 coming in. Ini ialah satu generasi yang sangat besar, yang susah nak dibaca. Very difficult to read. Their challenges are very different from our challenges. Mereka ini generasi COVID. Mereka pergi ke sekolah, ataupun mereka tidak boleh pergi ke sekolah berapa lama. Kita dulu pun rasa tak faham-faham bila kita pergi ke sekolah. Ini mereka yang kena belajar di rumah. Ada yang ada good computer with good internet, ada yang tak ada the same facilities. Jadi ini generasi yang tidak ada certainty dan tidak tahu apa yang nak diharapkan dalam masa depan mereka. Jadi tugas kita adalah sangat besar untuk memberi harapan tersebut, dan saya yakin hari ini kita ada very young leaders in the line up dalam politik negara kita, dan ini memberi kita keyakinan bahawa kita mampu memberikan tawaran, kita mampu memberikan kepimpinan yang terbaik untuk generasi akan datang. We need your continuous support. We need your help to make this happen. Please do not give up on us. Because I believe that what we are doing, mungkin kita kat sini agak okey lah, boleh datang makan, boleh datang beli tiket dan sebagainya. But we want to know what sort of country are we leaving to our children. Kita pernah cakap dahulu Malaysia ini setanding Singapore in the 60s. Kemudian in the 80s kita setanding dengan Thailand, Taiwan. Kemudian sekarang we are struggling with Indonesia, Vietnam. Kita dah tak dapat bersaing dengan mereka, bayangkan. So we don't know 10-20 tahun what countries we will be talking about. Dah nak habis dah all of the countries in Southeast Asia. Nanti ada Laos, ada Myanmar, tak banyak dah.
that should not be the countries that Malaysia is mentioned with. And we can do it, but we can only do it with the right leadership. It's a very critical time. Kita tahu globally, regionally, nationally, it's a very critical time. The only way we can get out of this is if we have the right leadership, and I hope that can happen with your support.